Selepas 6 biji kereta saya jual, rupa-rupanya kereta yang saya jual adalah kereta curi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Ghazali, menyediakan perkhidmatan kesetiausahaan, pendaftaran syarikat dan kontraktor di bawah brand Adisha Group Sdn Bhd. Dan bisnes kedua saya adalah Papa Roger Bistro and Delivery di Seberang Jaya, menyediakan makanan shell out dan western dan burger layak. Pendidikan sekolah menengah saya di Maktab Mahmud Cawangan, iaitu pada tahun 2000 sehingga 2002. 2003 saya masuk ke sekolah menengah kebangsaan Tanah Merah. Di sekolah saya ketua pengawas. Tetapi apabila saya keluar dari sekolah, saya merupakan salah seorang skinhead. Selepas saya habis SPM saya tak bagus sangat, dan 5A saja. Saya dapat masuk Universiti UiTM yang pertama. Saya masuk dalam bidang perakauntan. Sebulan je saya pergi duduk UiTM. Sebab apa? Saya dapat offer masuk maktab perguruan. Lepas sebulan saya pergi masuk maktab perguruan. Okey, so di maktab perguruan saya masih bawa budaya skinhead saya di maktab perguruan. Dengan gaya botak apa semua. Tapi di maktab perguruan saya hanya belajar 3 tahun setengah, sepatutnya 5 tahun. Saya belajar 3 tahun setengah. Masa tu saya terlibat dengan MLM. Masa tu saya start buat bisnes lah. Masa tu umur 19, tahun 2007. Alhamdulillah lah, saya punya income, saya boleh dapat masa umur 19 tu, saya boleh dapat income 5 angka. Last kali sebelum saya berhenti maktab perguruan tu, income saya 36,000. Dengan Lakzon Network, dan bulan yang sama saya kahwin. Masa kahwin tu juga saya berhenti belajar lah di maktab perguruan. Tapi tak sampai setahun lepas saya berhenti belajar tu, saya buat Lakzon tu, bisnes jatuh lah. Income memang 5 angka lah setiap bulan, tapi tak nampak duit. So apabila selepas tahun saya buat Lakzon tu saya jatuh, saya cuba cari bisnes lain. Masa tu saya buat bisnes, saya jumpa kawan saya, dia buat jual kereta lah. Jadi dia bercerita dengan saya, dia ada kabel dengan bank, direct bank tu dari store. Dia dapat kereta dengan harga murah dan dia jual dekat saya pun jual dekat orang ramai. So dalam masa sebulan, dalam masa 2 bulan saya buat jual kereta tu, saya boleh jual 6 biji kereta. Dan selepas 6 biji kereta saya jual, rupa-rupanya kereta yang saya jual adalah kereta curi. Kereta curi. Kawan saya tu bagi kereta memang kereta curi. Rupanya dia bagi kereta curi, dia tukar semua. Dari segi road tag original, grand original, nombor chassis engine, chassis dengan nombor enjin semua original. Tapi sebenarnya kereta curi. Kan? Dan apabila saya kantoi dengan polis, saya jual kereta curi, lepas 6 biji tu, saya ditangkap, masuk lokap lah untuk siasatan. Semasa saya di dalam lokap, saya mendapat berita mengenai wife saya bersalin. Bayangkan, kita memang saya tak boleh jumpa anak tak dapat jumpa, isteri pun tak boleh jumpa. Wife saya boleh jumpa, boleh datang melawat pun seminggu sekali je. Tapi bila dia dah dia syarat mengandung, dia tak boleh nak jumpa saya kerap. Jadi saya dapat berita dia bersalin ni, kiranya saya rasa hati masa tu berdebar-debar dan rasa bersalah. Saya rasa macam dunia saya dah tak ada dah masa depan. Selepas 2 minggu kelahiran anak saya yang kedua, baru saya dibebaskan dari lokap. Benda pertama yang saya buat adalah saya terus menuju ke rumah mak ayah saya lah. Masa tu baru saya berjumpa dengan anak saya yang kedua tu. Okey, saya mula berhijrah ke Pulau Pinang tahun 2010. Dari 2010 sehingga 2012 saya hanya beroperasi di tepi jalan, di bawah kemah. Pada 2012 saya dah mula menyewa ofis dan mengarahkan isteri saya berhenti bekerja dan bekerja dengan saya.
Selepas itu pada tahun 2014 ada offer di Perkeso, bangunan Perkeso, untuk sewakan tapak sewaan mereka lah di bawah tu, di lobi tu. So di situ saya buat ada jualan runcit lah, ada jual apa surat khabar, ada jual apa ni lah, barang-barang runcit biasa ni lah. Dan dalam masa yang sama, di tempat yang sama, saya buat office. Saya buat office dia yang hak ni lah, yang hak saya buat SSM ni lah. Jadi saya masih duduk di bawah kemah tu. Tapi dalam masa yang sama, saya menyewa tempat dalam Perkeso, rapat lah. Masa saya rena, saya terpaksa ambil borang dari kemah ke kemah. Maksudnya dia ibarat macam mereka lah jadi bos. Mereka hanya bagi kes kat saya bawa naik atas untuk saya selesaikan. Bermula tahun 2012 dah terbalik situasi. Saya jadi bos, mereka pula bagi kes dekat saya untuk saya daftarkan secara online. Macam tu. So dari situ dah ada peningkatan lah. Lepas tu start 2015 saya ambil seorang staff untuk bantu kami. Pada tahun 2016 saya mula berguru dengan Tuan Abdul Basit, iaitu guru pengurusan bisnes anda. Pada tahun 2017 saya buka restoran lah dengan brand nama Papa Roger Cafe lah. Dan saya cuba build up dari sikit lah, dari kecil. Alhamdulillah sehingga kini terkenal dengan delivery dan terkenal sebagai shell out. Apabila kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP pada 18 Mac, saya agak kegusaran sebab saya mempunyai 2 bisnes dan keseluruhan staf lebih kurang 30 orang. Macam mana aku nak bayar gaji staf? Itu adalah perkara pertama yang saya fikir. Pada minggu pertama saya tutup, dan selepas masuk minggu kedua, kerajaan mengumumkan restoran dibenarkan beroperasi, dan saya cuba beroperasi dengan menyediakan perkhidmatan delivery. Okey, masalah masa PKP ni adalah semua orang tak ada gaji dan semua orang berhati-hati untuk berbelanja. Kami boleh dikatakan satu hari memang tak ada langsung sale. Jadi masa tu memang agak down lah, moral pun down macam tu. Dan saya mengisytiharkan tutup lah selepas 2 minggu sebab sale memang tak ada. Dan masa tu bila dapat bantuan daripada kerajaan, alhamdulillah saya rasa lebih lega lah sebab kerajaan membantu kita. Dan saya cuba juga buka selepas tu sebab kerajaan dah bantu untuk bagian gaji. Jadi saya hanya jalankan bisnes untuk cover sewa. Bila masuk bulan puasa, alhamdulillah sale meningkat naik. Bayangkan sebelum ni masa PKP 1 sale hanya 300-400. Apabila bulan puasa meningkat naik, sale jadi 2,000 satu hari untuk kedai makan kan. Plan saya adalah saya melebarkan marketing kami lebih meluas lagi. Sebelum ni kami hanya menumpu kepada kawasan di sekitar Pulau Pinang dan Kuala Lumpur dan Selangor saja. Lepas ni kami akan melebarkan lagi kawasan marketing kami ke seluruh Malaysia. Memandangkan kami pun dalam bidang perakaunan juga dan keuangan juga sikit. Jadi kami akan cuba membantu usahawan untuk melonjakkan sales mereka. Saya nasihatkan kepada peniaga-peniaga baru, kekalkan positif. Jangan endahkan apa yang orang sekeliling, yang orang tak buat bisnes bercakap. Memang orang boleh bercakap macam-macam. Hanya kita je tahu kita punya bisnes. Jadi apa yang kita plan sebelum ni, kita jalankan juga. Sebab apa? Kalau ikut trend dunia, industri makanan ikut-ikutnya memang akan jatuh merudum teruk. Tapi
Saya tengok saya punya Papa Roger, saya punya bisnes untuk makanan meningkat jadi 2 kali ganda. 2 benda yang sangat penting dalam syarikat yang kita tak boleh tinggal adalah, yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah pengurusan. Jika 2 benda ni kita pelajari dan kita kuatkan, insya-Allah kita boleh bangunkan semula syarikat selepas PKP, insya-Allah. Saya sekarang berumur 33 tahun, memiliki 2 cahaya mata dan seorang isteri.